cikgu memulakan pelajaran hari ini, cikgu akan memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu ialah Nik Siti Nur Nabilah binti Muhammad Nawi. Murid-murid boleh panggil cikgu Nabilah. Okey, hari ini topik pelajaran kita ialah awalan kata nama. Pada akhir pembelajaran nanti, murid dapat mengenal pasti penggunaan jenis imbuhan awalan kata nama dengan betul mengikut konteks. Murid dapat menjelaskan fungsi imbuhan kata nama dalam ayat dengan tepat dan murid dapat mengaplikasi awalan kata nama dalam penulisan bahasa Melayu. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, cikgu akan terangkan terlebih dahulu maksud imbuhan. Imbuhan ini ialah satu unit bahasa yang ditambah kepada perkataan menyebabkan perubahan makna dan fungsi nahunya. Imbuhan ini tergolong dalam 4 jenis, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan dan imbuhan apitan. Imbuhan ini terbentuk dalam kata nama, kata kerja dan kata adjektif. Okey. Topik kita hari ini ialah awalan kata nama. Okey, cikgu akan terangkan jenis-jenis imbuhan awalan kata nama. Imbuhan awalan kata nama ini terbahagi kepada 4 jenis, iaitu imbuhan pen, imbuhan per, imbuhan ke dan imbuhan kata nama juru. Cikgu akan menerangkan satu persatu jenis-jenis imbuhan awalan kata nama berikut. Okay, pertama kita lihat kepada bentuk imbuhan awalan pen. Bentuk imbuhan awalan pen ini terdiri daripada 5 bentuk, iaitu imbuhan awalan pe, pem, pen, peng dan penge. Okay, pertama imbuhan awalan pe. Imbuhan awalan pe ini digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf L, M, N, G, N, Y dan W. Contohnya perkataan meragut menerima imbuhan awalan pe menjadi peragut dan nyanyi menerima imbuhan awalan pe menjadi penyanyi. Okey. Imbuhan awalan pe ini dia bersifat kekecualian, iaitu apabila kata dasar bermula dengan huruf P, T, K dan S, huruf itu akan digugurkan dan diganti dengan huruf sengau seperti M, N, NG dan NY. Contoh perkataan pukul menerima imbuhan pe menjadi pemukul. Dan selam menerima imbuhan pe menjadi penyelam. Di sini huruf P dan S diganti dengan huruf M dan NY. Yang kedua, kita lihat kepada imbuhan pem. Imbuhan ini digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf B, F dan W serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf B dan P. Contohnya perkataan bunuh menerima imbuhan pem menjadi pembunuh dan baca menerima imbuhan pem menjadi pembaca. Yang seterusnya kita lihat kepada imbuhan pem. Imbuhan ini digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf D, C, J, S, Y, Z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf T dan S. Contoh perkataan curi menerima imbuhan pen menjadi pencuri. Jajah menerima imbuhan pen menjadi penjajah. Dan takbir menerima imbuhan pen menjadi pentakbir. Yang ketiga, kita lihat imbuhan peng. Imbuhan ini digunakan pada kata dasar yang bermula dengan huruf G, H dan huruf vokal A, E, I, O, U serta kata pinjaman huruf K. Contoh perkataan kita lihat pada perkataan gali menerima imbuhan peng menjadi penggali. Ukur ini imbuhan awalan dia huruf vokal U menerima imbuhan peng menjadi pengukur. Dan khianat kata pinjaman K menerima imbuhan peng menjadi pengkhianat. Okey, yang ketiga kita lihat kepada imbuhan penge. Penge ini digunakan pada kata dasar yang bermula dengan satu suku kata.
Contohnya, cat menjadi pengecat, bom menjadi pengebom, dan lap menjadi pengelap. Imbuhan kata nama per ini imbuhannya tidak produktif. Imbuhan ini digunakan dengan perkataan kata nama dan kata kerja. Malah penggunaan ini tidak melibatkan perubahan pada bentuk hurufnya. Contoh perkataan asap menerima imbuhan per menjadi perasap. Buru menerima imbuhan per menjadi perburu. Dan seterusnya kita lihat imbuhan awalan ke. Imbuhan awalan ke ini digunakan dengan perkataan kata nama. Dan imbuhan ini juga tidak melibatkan perubahan pada hurufnya. Contoh imbuhan ke ini digunakan pada perkataan tua dan kasih. Tua apabila menerima imbuhan ke menjadi ketua. Kasih apabila menerima imbuhan ke menjadi kekasih. Imbuhan juru ini digunakan pada perkataan yang mengandungi kata nama. Contohnya dalam perkataan taib dan bahasa. Taib apabila menerima imbuhan juru menjadi juru taib, dan bahasa apabila menerima imbuhan juru menjadi juru bahasa. Setelah cikgu terangkan mengenai jenis-jenis imbuhan awalan kata nama, sekarang cikgu akan menjelaskan pula fungsi imbuhan awalan kata nama itu tadi. Okey, yang pertama kita lihat fungsi imbuhan awalan kata nama pen. Fungsi imbuhan awalan kata nama pen ini terdiri daripada 5 jenis, iaitu berfungsi sebagai pelaku atau ahli. Kedua, berfungsi sebagai alat. Yang ketiga, berfungsi sebagai bahan. Yang keempat, berfungsi sebagai sifat dan tabiat. Dan yang kelima, berfungsi sebagai ukuran ataupun jarak. Okey, contohnya fungsi ini kita boleh lihat dalam penggunaan ayat. Contohnya sebagai pelaku ataupun ahli. Encik Ramli ialah pengurus syarikat itu. Pengurus di sini membawa maksud ahli kepada syarikat itu ataupun pelaku kepada syarikat itu. Okey, yang kedua kita lihat membawa makna alat. Contoh ayat, emak menggunakan penapis untuk memerah santan. Penapis di sini bertindak sebagai alat yang digunakan oleh emak untuk memerah santan. Dan yang ketiga kita lihat berfungsi sebagai bahan. Contohnya dalam perkataan penggunaan bahan pewarna yang berlebihan dalam makanan membahayakan kesihatan. Pewarna di sini berfungsi sebagai bahan yang boleh membahayakan kesihatan. Okey, yang keempat kita lihat pen ini berfungsi sebagai sifat atau tabiat. Contohnya dalam ayat, ramai orang suka berkawan dengan Ziani yang peramah itu. Peramah di sini membawa maksud sifat kepada Ziani itu. Sifat yang peramah. Dan yang kelima, ia bertindak sebagai unit ukuran ataupun jarak sesuatu. Contohnya seperti dalam perkataan, jauhnya rumah saya dan dengan tempat itu kira-kira 2 pemanah sahaja. Pemanah di sini berfungsi sebagai ukuran ataupun jarak antara rumah dengan tempat itu. Kita lihat fungsi imbuhan awalan kata nama ke dan juru. Ke ini berfungsi sebagai penanda kepada orang ataupun benda. Contohnya dalam ayat, kekasih itu makan di warung sahaja. Kekasih di sini membawa makna penanda orang. Dan yang kedua, kita lihat dalam fungsi imbuhan juru. Juru ini berfungsi sebagai orang yang melakukan sesuatu pekerjaan secara tidak langsung. Contohnya
Contohnya dalam ayat semua tugas diserahkan oleh jurutype itu. Jurutype di sini membawa makna orang yang melakukan sesuatu pekerjaan. Tibalah masanya untuk cikgu menguji tahap kefahaman kamu semua. Cikgu dah sediakan 2 jenis soalan. Cikgu harap kamu semua dapat menjawab dengan betul dan tepat. Apa yang dapat cikgu simpulkan pembelajaran kita hari ini ialah imbuhan merupakan satu unit bahasa yang digabungkan dengan kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Dalam bahasa Melayu, ada 4 jenis imbuhan iaitu awalan, akhiran, sisipan dan apitan. Tetapi hari ini kita belajar hanya imbuhan awalan kata nama sahaja. Setiap jenis imbuhan mempunyai bentuk perkataan yang membawa makna tersendiri. Okey, cikgu harap apa yang kita belajar hari ini murid-murid dapat memahaminya. Kita sambung kelas kita pada minggu hadapan.